Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Farhan bin Muhammad Arifin selaku pensyarah hadis. Saya Abdul Rahman bin Razali, pemegang nombor metrik A175909. Hari ini saya akan membuat satu video refleksi berkenaan dengan hadis. An Abi Waqi' al-Laysi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu iz aqbala salasatu nafari fa aqbala nani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وأما أحدهما فرأى فرجة إلى حلقة فجلس فيها وأما آخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه فأما آخر فأعرض الله عنه. Daripada Abu Waqi' al-Laysi bahawa ketika Rasulullah SAW duduk di dalam masjid dan para sahabat ada bersamanya, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang daripadanya pergi kepada Rasulullah SAW dan seorang lagi meninggalkan majlis itu. Katanya perawi, 2 orang yang masuk duduk dekat Rasulullah SAW. Seorang daripadanya melihat ruang pada halaqah itu, lalu duduk pada ruang itu, dan seorang lagi duduk di belakang orang lain. Manakala yang ketiga berpaling pergi. Apabila Rasulullah SAW selesai daripada bicaranya, dia bersabda, "Mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang 3 orang yang datang tadi? Yang seorang itu telah mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah memberi perlindungan kepadanya, dan seorang lagi pemalu, maka Allah malu kepadanya. Manakala yang seorang lagi berpaling, maka Allah berpaling daripadanya." Hadis Sahih Al-Bukhari nombor 66, Sahih Muslim nombor 2176, dari kitab Jami' Al-Tirmizi nombor 2724. Seterusnya, soalan pertama. 3 kandungan utama hadis dalam ayat tersebut adalah: yang pertama, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahawa terdapat pelbagai sifat dan sikap manusia terhadap ilmu. Yang kedua, orang yang mendapat manfaat daripada usaha pembelajarannya ialah orang yang paling menjaga adab dan mempunyai kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi ulasan terhadap 3 jenis orang ini di hadapan para sahabat, dan ini menunjukkan keharusan bagi seseorang ahli ilmu itu untuk menegur orang-orang yang tertentu dalam majlis secara terbuka dengan niat yang baik. Soalan seterusnya ialah 3 sebab yang membuatkan saya memilih refleksi terhadap hadis ini, kerana yang pertama, hadis ini mengandungi beberapa adab dalam menuntut ilmu yang harus dijaga oleh setiap pelajar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hadis ini menyatakan keutamaan menghadiri majlis ilmu serta sentiasa mengikutinya walaupun terlewat sampai dan terlepas ilmu yang telah diajarkan sebelumnya. Yang ketiga, hadis ini mengisyaratkan bahawa orang yang berilmu itu hendaklah mengadakan majlis ilmu dan beliau hendaklah berada di tempat sesuai dan terbuka supaya dapat dilihat, didengar dan dipelajari dengan jelas oleh para hadirin. Soalan seterusnya, mengapa saya merasakan hadis pilihan yang saya pilih itu penting kepada diri saya dan rakan-rakan? Ini kerana yang pertama, hadis ini penting untuk difahami dan diamalkan
oleh setiap pelajar kerana pelajar yang benar-benar menuntut ilmu perlu mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hadis ini juga dapat memberi semangat dan dorongan kepada kami untuk sentiasa menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Yang ketiga, pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini sangat sesuai dengan situasi dan keadaan para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Soalan seterusnya, 4 perkara baharu yang saya pelajari mengenai hadis yang saya pilih dan apa yang menjadikan ia unik kepada saya adalah: yang pertama, menuntut ilmu merupakan kewajipan kepada setiap insan, terutama kepada pelajar. Oleh itu, ilmu ini perlu dicari dan ditimba tanpa merasa jemu serta tanpa batasan waktu dan keadaan. Yang kedua, orang beriman dan menjaga ilmu dengan baik akan mendapat perhormatan dan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menuntut ilmu ini merupakan satu ibadah. Oleh itu, sebagai pelajar mestilah beradab dan dalam menuntut ilmu agar dapat manfaat dan berkat daripada ilmu tersebut. Yang terakhir adalah hadis ini dapat dilahirkan sikap bersungguh-sungguh dalam setiap usaha yang dilakukan dan pada masa yang sama meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan pertolongan dan kemudahan dalam menghadapi setiap cabaran dan kesukaran yang dihadapi dalam menuntut ilmu. Soalan seterusnya, nyatakan harapan dan perasaan tentang kemampuan saya melaksanakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan seharian. Jadi yang pertama, berdasarkan hadis tersebut, saya berharap agar saya dapat menghadiri setiap majlis ilmu yang diadakan tanpa alasan dan rasa malas dan perasaan terpaksa. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu itu juga akan saya jaga walaupun dalam suasana negara kita yang masih menghadapi ancaman pandemik COVID-19 dan terpaksa berubah daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara dalam talian, yakni online. Yang ketiga, niat yang betul akan saya tanamkan di dalam diri agar dapat mewujudkan perasaan ikhlas dalam menuntut ilmu serta mendapat keberkatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan yang terakhir adalah tindakan-tindakan yang seharusnya saya akan lakukan bagi menjadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai solusi atau panduan dalam kehidupan saya. Jadi jawapan saya adalah, yang pertama, saya akan mencari jalan dan cara yang terbaik untuk memenuhi waktu dengan ilmu dan amal. Di antaranya ialah dengan mendengar atau membaca kisah-kisah ulama dalam menuntut ilmu agar mereka tertarik dengan cerita ulama-ulama terdahulu dan dapat mengamalkannya sehingga waktu yang ada tidak terbuang begitu saja. Seterusnya, yang kedua, menuntut ilmu dan menanyakan ilmu yang tidak difahami kepada guru atau para ulama yang ahli agar ilmu yang dituntut tidak tersesat dan menyeleweng serta beradab dan beramal dengan ilmu yang diperolehi. Yang ketiga ataupun yang terakhir, menjaga akhlak dan sifat mulia dengan ilmu seperti yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, siddiq, amanah, tabligh dan fatanah perlu menjadi nilai murni yang diterapkan di setiap aspek kehidupan, lebih-lebih lagi golongan pelajar supaya lebih fokus serta menjadi pemangkin dan semangat untuk menuntut ilmu. Sifat mulia ini penting bagi memastikan kita istiqamah menjalani kehidupan sebagai pelajar yang sedang berjihad pada jalan Allah SWT, seterusnya mencapai kejayaan menimba ilmu pengetahuan.
Jadi setakat itu saja video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.